Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat tentang pemilihan ataupun penamaan calon hari ini ialah melibatkan di mana lagi kalau bukan di Tenom. Berita yang kita terima mengatakan bahawa Presiden PKDM, calon atau Presiden Parti PKDM di Sabah, dikatakan ditolak pencalonannya dan tidak diterima untuk bertanding di kawasan tersebut. Sejauh mana kebenarannya, kita sedang tunggu laporan terkini. Walau bagaimanapun, yang lebih menarik lagi ialah apabila satu keputusan mengejut diberikan oleh Zahid Hamidi apabila menyatakan UMNO akan keluar kenyataan berkaitan pemecatan hari ini. Siapa yang mau dipecat oleh Zahid Hamidi, kita akan ketahui sebentar lagi. Dua pemimpin UMNO yaitu Sahidan Kasim dan Zahidi Zainul Abidin yang masing-masing bertanding sebagai calon Perikatan Nasional PN dan bekas bakal berdepan tindakan pemecatan. Ini termasuk pencadang dan penyokong masing-masing. Bagi mereka yang digugurkan dan memilih untuk bertanding di bawah parti lain, mengikut perlembagaan parti, kita berhak memecat secara otomatik, kata beliau. Ini juga terpakai kepada pencadang penyokong bagi calon. Ini adalah norma kerana kita perlu mematuhi etika dan peraturan parti, katanya lagi. Dalam sidang media di kediamannya di Bagan Datuk, hari ini Zahid berkata dia telah mengarahkan Setiausaha Agung UMNO untuk mengeluarkan kenyataan media pada hari ini. Kenyataan itu katanya akan menyatakan fasal tertentu dalam perlembagaan UMNO bagi pemecatan itu dilakukan secara otomatik. Sahidan bertanding sebagai calon PN di Arau melawan calon BN Roza Bil Abdul Rahman, calon pejuang Abdul Razak Abdul Khalid dan calon PH Fatin Amelina Fazli. Sahidan yang berumur 71 tahun menjadi wakil rakyat di parlimen itu selama 4 penggal sejak PRU 1986, 1990, 2013 dan 2018. Dan ini kali kelima bekas Menteri Besar itu akan mempertahankan kerusi berkenan. Sementara Padang Besar Zahidi akan ditentang 4 calon lain termasuk Ketua Puteri UMNO Zahid Zarek Khan, Muhammad Saad alias Yahya PH, Rusdan Rusmi PN dan Ko Chu Ling mewakili Parti Warisan. Ketua UMNO bahagian Padang Besar itu akan turut bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Titi Tinggi juga atas tiket bebas. Sahidan dan Zabidi adalah antara 10 pemimpin UMNO yang digugurkan daripada mempertahankan kerusi parlimen masing-masing pada PRU kali ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, aku nak tanya satu soalan tentang isu pemecatan ini. Saudara-saudara, apakah yang menyebabkan sebenarnya Sahidan dan Zahidi begitu nak bertanding lagi di kawasan itu? Aku fikir hanya satu yang membuatkan mereka mahu sangat bertanding lagi, yaitu kerana keyakinan mereka untuk menang. Aku rasa mereka sanggup untuk diambil tindakan seperti ini bukan saja kerana mahu kuasa, tapi sebenarnya mereka sangat yakin untuk menang lagi di kawasan itu. Makna kata, satu kerugian kepada Barisan Nasional dan UMNO apabila tidak mencalonkan mereka kerana kesungguhan mereka untuk bertanding ini memperlihatkan betapa mereka memikirkan mereka masih relevan di kawasan itu. Tinggalkan komen Anda, terus ikuti ulasan kedua ini. Selamat datang, salam sejahtera. Tidak sampai 24 jam lagi kita akan ketahui pencalonan sebenar untuk PRU 15. Dan bermula esok selepas pencalonan ataupun penamaan calon, kita akan mula berkempen. Ramai orang akan ke sana ke sini, dan kita akan dipenuhi oleh bendera-bendera di mana-mana. Tapi yang pasti akan berlaku lagi bermula esok dalam kempen memancing undi, pasti akan bertebaranlah ke sana sini mereka. Tapi yang lebih menarik ialah apabila satu perkara ini yang menarik, yang baru kita tahu dan harus kamu share kepada semua orang, ialah tentang apa yang dikatakan oleh Datuk Rais Yatim yang merupakan yang dipertua kenyataan daripada
yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi ini satu perkara yang amat serius yang perlu kita share kepada semua orang, yang perlu kita beritahu semua orang bahwa beliau mengatakan sila lapor polis sekiranya, lapor polis atau SPRM sekiranya pengundi menerima bungkusan yang dicap lambang parti. Sekali lagi aku nak ulang kepada kamu semua yang teragak-agak yang selama ini menyangka bahwa yang kita diberi beras, yang kita diberi apa-apa saja bantuan-bantuan kebajikan yang ada COP itu adalah melanggar peraturan dan tidak dibenarkan, sehingga yang di-Pertua Dewan Negara mengatakan bahwa kalau Anda menerima bungkusan yang dicop lambang parti, sila cepat-cepat buat laporan polis dan laporan SPRM, kerana menurut Rais Yatim, individu yang menerima bungkusan atau kampit beras atau makanan yang dicop dengan lambang parti politik tertentu diminta membuat laporan polis dan terus melaporkan juga kepada SPRM, kerana beliau mengatakan itu adalah bentuk rasuah. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah JKMR, Tan Sri Raisyatim memandang berat dan serius terhadap amalan menggunakan lambang parti politik pada kampit-kampit beras, gula, tepung dan bahan-bahan bantuan kebajikan yang disampaikan pada pengguna. Menurutnya, sebarang bantuan kepada rakyat hendaklah bebas daripada simbol-simbol badan politik, kerana ia merupakan satu bentuk segokan agar undi diberi kepada parti tertentu sahaja sekaligus mencabul dan melanggar undang-undang anti rasuah negara. Jadi lepas ini kalau sudah tahu, termasuk aku, selepas aku tahu bahawa ini rupanya adalah undang-undang dan boleh dikenakan tindakan, bermula daripada hari ini kita boleh cakap mana-mana parti politik yang memberikan bantuan dalam bentuk kampit beras ke, makanan ringan ke atau apa sekalipun, kalau ada cop parti politik, kita boleh lapor kepada polis dan lapor kepada SPRM. Jangan main-main dengan cop tersebut. Ini adalah pada hakikatnya satu bentuk rasuah yang melibatkan dalam tempo pilihan raya PRU kini, katanya. Sesiapa yang menerima bungkusan, kampit beras atau makanan sedemikian dimohon agar lekas membuat laporan polis dan terus kepada SPRM, menurut Rais Yatim lagi. Harga diri demi demokrasi jauh lebih berharga daripada sekampit beras dan sebotol minyak masak, kata Rais Yatim yang dinyatakan dalam pejabat yang di-Pertua Dewan Negara pada hari Khamis yang kemarin. Beliau berkata baru-baru ini terdapat beribu-ribu kampit beras dicop dengan lambang parti politik tertentu sebelum dihadiahkan kepada rakyat di kampung-kampung luar bandar dan kampung baru, rumah pangsa dan tempat-tempat lain. Justru, Rais juga menekankan supaya SPR lebih cakna menguatkuasakan akta kesalahan pilihan raya 1954 dalam pemantauan itu. Beliau juga meminta SPR dan SPRM bersiap siaga dan bertindak mencegah perbuatan anti keluhuran itu, selain menyuarakan kebimbangan suasana pada masa kini yang seolah-olah menunjukkan perbuatan sogok menyogok semakin berluasa sehingga mewujudkan seperti pesta budaya rasuah. Saudara-saudara, itulah dia satu hebahan yang semua kita perlu tahu. Aku harap kamu share hebahan ini supaya semua orang tahu bahawa perbuatan memberikan bantuan yang mempunyai cop parti-parti politik adalah satu bentuk sogokan dan boleh dilaporkan kepada polis dan SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.